feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak masuk chapter 2. Okey, so chapter 2 untuk FIN 360 adalah negotiable instrument. Okey, so negotiable instrument ni adalah salah satu surat yang mana boleh diniagakan lah. For example, kita ada traveller check, maknanya paper tu ada nilai lah, ada nilai. So yang paling pentingnya adalah negotiable instrument can be transferred from one person to another, seperti traveller check, promissory note, banker's check. So benda tu boleh dipindahkan kepada orang lain. Okay. Okay, karakteristik of negotiable instrument. So yang first kali boleh dipindahkan sama ada dengan endorsement ataupun tak endorsement. So endorsement saya akan bincang kejap lagi. Yang kedua, the holder can sue in his own name. Siapa-siapa yang memegang negotiable instrument tu dia boleh tuntut dengan menggunakan nama dia sendirilah. Okay, and then C, walaupun benda tu dicuri and then dia dapatkan dalam keadaan good faith. Okay, so kadang-kadang dia dapat title lah kepada instrumen tersebut. Okay, and then D, no notice tak perlu bagi tahu kepada penghutang lah, nota tu dipindahkan kepada orang lain. Alright. Okay, next bill of exchange. Okay, so bill of exchange ni dia ada akta BOE Act 1949. So ini dia punya definition dia. So dalam bentuk bertulis, ditujukan daripada seorang kepada seseorang, and then ditandatangani oleh orang yang memberi, and then dalam surat tersebut akan dinyatakan pembayaran berapa jumlah, and then bila masanya. So ada key point dia kat sini, kita ada beberapa lah. Yang pertama dalam bentuk writing, yang kedua address by one person to another, yang ketiga tanda tangan, yang keempat requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at fixed or determinable future time. So masa tu ada tiga, bayar terus sekarang on demand, bayar pada masa yang ditentukan fix, ataupun bayar pada masa hadapan lah. And then jumlah wang tu perlu juga ditulis dalam ni, and then arahan lah, order, ada arahan juga kat situ. Okay, tu adalah bill of exchange. Okay, so yang ni tak ada apa, tak penting, negotiable versus transfer. Okay. Okay, parties involved in bill of exchange, yang pertama drawer, penulis, drawee, penerima, and then payee adalah, ada tiga pihak ada tiga pihak dalam ni. Drawer iaitu si penulis, drawee si pembayar, and then payee si penerima lah. Ada tiga pihak kan untuk bill of exchange. Okay, so ini adalah contoh untuk bill of exchange. So drawee-nya adalah Mr. Andrew Black, drawer-nya Mr. Greg, and then drawee-nya adalah pihak bank lah. Okay. Okay, ni contoh juga. Okay, so ada dua jenis bill of exchange. Kita ada yang dalam negara, kita panggil sebagai local or inland bill, ataupun bill of exchange yang melibatkan international trade lah, which is kita panggil sebagai foreign bill. Alright. Okay, so ini arahan kepada itu. Kalau dalam bill of exchange tu dia tulis bearer bill, maknanya siapa-siapa yang membawa bil tersebut dia berhak untuk dapat duit tersebut. Okey, tu bearer bill. Okey, yang kedua order bill, dia ada tulis kat belakang tu, for example pay Ali or order, right, ada arahannya. So arahan tu ditulis kat belakang kan, di belakang bill of exchange. Okey, berkenaan dengan endorsement. Endorsement ni adalah proses untuk
pindah milik lah daripada siapa ke siapa untuk bill of exchange tersebut. So endorsement ni sebenarnya adalah tanda tangan di belakang bill of exchange tersebut. So dia cover dalam Akta section 32. So kalau nak pindah milik tu kena ada tanda tangan. So simple signature is sufficient. Mencukupi, tanda tangan yang simple je. Okay, so endorsement ni ada jenis-jenis juga. Yang blank endorsement ni maksud dia tanda tangan sahaja kat belakang, tak ada arahan apa-apa, hanya tanda tangan semata-mata. So yang ni dia automatic akan jadi bearer bill. Maknanya boleh dipindahkan kepada siapa-siapa dah lepas ni, tak perlu further endorsement lah. Tak perlu endorsement selanjutnya. Okay, kalau special endorsement dia ada tanda tangan, and then bersama sekali dia ada dia tulis nama si penerima lah. Si penerima siapa-siapa kan. And then si penerima tu kalau dia nak bagi kepada orang lain, dia kena endorse pula sekali lagi kan. Okay, and then yang ketiga restrictive endorsement. Yang ni dia tanda tangan, tulis nama penerima, and then dia ada perkataan only. Bila ada perkataan only, maknanya bill of exchange tu tak boleh dipindah milik kepada siapa-siapa dah lepas ni. Right. Pay Ali only, maknanya kepada Ali sahaja. So Ali kalau dia dapat, dia tak boleh endorse dah. Itu maksud. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, so this one is berkenaan dengan pembayaran, presentment of payment of bill of exchange. Ni waktu pembayaran lah. So untuk nak buat pembayaran tu, dah habis tempoh bill of exchange tu, kena buat pembayaran. So kena ada yang pertama tempat yang sesuai lah. Okay, biasanya dalam premise bank lah. Yang kedua, the party to be made. So pihak-pihak tu kena ada. Biasanya drawee dengan payee je. Drawer tak perlu datang, tak apa. Okey, yang ketiga pemegang yang sah sahaja boleh datang. Yang sebelum-sebelum ni tak payah datang lah. Bila dia dah endorse banyak kali, maknanya penerima yang terakhir je yang perlu datang. Okey, and then yang keempat, dalam masa yang sesuai lah. Biasanya working hour lah kan. Working hour. Okey, so kalau kita tak gagal untuk datang, maknanya bil tersebut akan dishonored. Maknanya terbatal lah. Kalau dah habis tempoh, you tak datang kan. Okay, so this one is three type of holder. Jenis-jenis pemegang bill of exchange kita ada tiga. Holder of a bill, holder for value, and then holder in due course. So boleh baca lah yang ni, tak ada apa. Okay, dishonor maknanya bill of exchange tu tak dibayar. Bila tak dibayar, maknanya dia ada dua proses. Yang pertama, kena noting dulu. Noting ni maknanya kita minta untuk pembayaran lah melalui lawyer. And then protesting ni biasanya akan pergi kepada mahkamah lah. So first hantar lawyer dulu untuk tuntut hutang. And then yang tak nak bayar juga, kita bawa kepada protesting lah. Okey, selesai berkenaan dengan bill of exchange. Next kita pergi kepada check. Ada eja CHEQUE ataupun CHECK, mana-mana pun tak apa tapi biasanya kita pakai CHEQUE lah. Okey, so definition dia adalah sama dengan bill of exchange tadi. Cuma ada beza sikit, adalah payee tu hanya bank only. Hanya bank sahaja untuk payee. Kalau bill of exchange tadi, payee tu boleh jadi siapa-siapa lah, bukan bank pun tak apa. So yang ni untuk check, payee tu hanya bank sahaja. So section 73 kurungan 1 bill of exchange 1949 dia cakap sama, cuma bezanya payee tu adalah banker. Okay, so biasa kita tengok check pun dah print siap dah, cuma kita isi tempat kosong sahaja kan. Dia sama macam bill of exchange, cuma dalam bentuk dah siap lah, dah dibukukan kan. Okay, party to check sama macam bill of exchange, drawer, drawee dengan payee. Cuma drawee tu hanya bank sahaja kan. Bank sahaja. Tapi untuk bill of exchange ni, drawee tu boleh jadi siapa-siapa lah. Bank pun boleh, orang lain pun boleh. Okay, so this is the differences between bill of exchange and check. So boleh tengok beza dia selain daripada payee tu orang lain. So ada banyak lagi lah. Cuma yang ketaranya, yang pertama bank tu tadi, yang ketaranya juga
Cek ni dia once ditulis dia boleh pergi tuntut pergi tuntut for pembayaran dekat bank tu bila-bila masa sahaja dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tarikh tu dikeluarkan. Okey. Dan yang lain, cek boleh cross. So biasa kita dengar term cross ni maknanya kita potong hujung tu. Okey. So cross kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so advantages of check. Obviously check ni can be issued for any amount lah. Senang, tulis je berapa kan. Tapi bergantung kepada jumlah duit ada dalam akaun semasa lah. Okay, B, check are more secure than cash. Lebih selamat daripada cash. Check ni kalau orang curi pun kadang-kadang tak ada makna dia. Check can be stopped if lost. Check ni boleh dihalang. Maknanya kalau kita keluarkan check bayar kepada orang lain, tiba-tiba kita rasa nak batalkan cek tersebut, boleh batalkan sebelum dia pergi tuntut cash dengan pihak bank lah. Okay, boleh halang. Okay, D, can easily send through post or mail, boleh post. And then check can be easily transferred, so melalui endorsement lah. Boleh dipindahkan kepada orang lain. Kecuali cek yang ada palang apa semua tu mungkin susah sikit untuk di endorse. Okay, disadvantages pula. Kedai runcit biasanya tak terima cek. Beli gula-gula bayar pakai cek. Memang tak logik lah kan. Okay, cek ni boleh dicuri. Bahaya juga kalau orang tu tahu tanda tangan kita ke apa ke. So boleh dicuri. And then C, cek ni kalau kita terima cek ni, kadang-kadang cek tu belum tentu ada nilai dia. Selagi kita tak bawa tuntut pergi bank, tak tahu dia ada nilai ke tak. So and then D, obviously cash lagi senang lah. Cash lagi senang daripada cek. Okay. Okay, so kalau kita nak tulis cek, apa yang kita kena consider? Yang pertama, nak tulis cek tu maknanya unconditional order. Tak ada kena tulis penuh lah. Jangan bagi ruang untuk orang tipu cek. So maknanya kena tulis penuh tarikh apa semua, tanda tangan, nilai dalam bentuk digit, nilai dalam bentuk ayat kan, kena tulis semua. Okay, B, mestilah ditulis lah. Mestilah bertulis, sama ada guna printer pun boleh ataupun tulis tangan, boleh dua-dua. Check must be signed ataupun thumbprint. Thumbprint boleh tak? Thumbprint boleh, tak ada masalah. Okey, kadang-kadang orang tu tak reti nak menulis dia punya tangan dah tak boleh gerak ke, so boleh pakai thumbprint. Thumbprint kan. Okey. Okay, and then mestilah tally di antara digit dengan perkataan yang kita tulis tu. Terutama sekali untuk bahagian jumlah wang tu kan. Mesti tally. Okay, cek ni kalau kita nak bawa pergi bank mestilah bertarikh. Nak tuntut duit dekat bank mestilah bertarikh. Kalau tak bertarikh apa? Macam mana? Kita tulislah tarikh kan. So maknanya bank takkan terima cek yang tak ada tarikh. So make sure kena tulis tarikh. Okay, open or cross check. Open ni maknanya tak berpalang, cross check ni ada palang. Okay, kalau cek tu tak berpalang, maknanya cek tu boleh dimasukkan dalam akaun mana-mana ataupun boleh bayar cash melalui kaunter. You bawa cek tu pergi bank, bank tu bayar terus. Cek open, tak berpalang. Kalau cek tu berpalang maksudnya apa? Cek tu duit tu dibayar kena melalui akaun, maknanya duit tu akan dimasukkan dalam akaun. Tak boleh bayar cash. So kenapa dia buat macam tu? Sebabnya kita boleh tulislah duit tu masuk dalam akaun siapa kan. And then yang kedua, bagi ruang lah kat kita masa untuk stop check tersebut jika berlaku apa-apa. Okay, sorry. Two type of bank crossing. Ada general crossing, and then ada special crossing. Right. Kalau general crossing ni, dalam cross tersebut dia tulis and company, and co, ataupun not negotiable. Maknanya kalau and company tu duit tu mestilah dimasukkan dalam company. Sama juga and co. Kalau not negotiable maknanya duit tersebut tak boleh dipindahkan kepada orang lain.
Okey. Special crossing ni biasanya tulis nama bank dalam cross tersebut. So kalau cek tersebut dia dalam cross tersebut ditulis bank Islam, maknanya cek tersebut boleh dimasukkan dalam akaun bank Islam sahaja, kan? So kalau you terima cek tiba-tiba you tak ada akaun bank Islam, maknanya you kena buka akaun lah dengan bank Islam. Ni teknik marketing lah, teknik marketing daripada bank. Okey, yang ni special type of crossing lah, non-negotiable crossing apa semua kan, ada akta-akta dia, so boleh baca. Account payee crossing, maknanya masuk dalam akaun penerima sahaja. Okey, so material alteration, jika ada kesan-kesan pengubahan terhadap cek tersebut, tukar tarikh ke, tukar amount ke. Okey, so sectionnya adalah 64, section 64. Okey, so kalau ada kesan pengubahan terhadap tarikh, jumlah, perkataan, digit, ataupun ubah terhadap dia punya crossing, ataupun ubah daripada order to bearer, ataupun ubah payee's name, so bank will not pay that check ya. Kalau bank dapat kesan ada pengubahan terhadap cek tersebut, bank ada hak untuk menolak cek tersebut. Okey, tarikh pula. Tarikh kita ada 3 tarikh. Dia boleh tulis dekat cek. Antidate maknanya cek tu ditulis sama dengan tarikh. Tarikh yang ditulis tu sama dengan tarikh pada cek tu ditulis lah. Itu antidate. Post dated maknanya cek tersebut tarikhnya kita tulis kat situ belum sampai lagi. For example hari ni 24 bulan 10, tapi dekat cek tu masa kita tulis tu kita tulis 30 bulan 10. Maknanya si penerima cek tersebut kena tunggu sampai 30 bulan 10 barulah boleh bawa cek tersebut pergi bank ya. Selagi tak sampai tarikh tu tak boleh. Okey. Still ataupun out of date maknanya cek tersebut sudah melebihi 6 bulan daripada tu maknanya tarikh di cek tersebut ditulis bulan 1 31 bulan 1 2020. Tapi kita bawa cek tersebut hari ni 24 bulan 10, maknanya dah melebihi 6 bulan, cek tersebut sudah tidak laku cek tersebut sudah tidak laku. Okey, collection of check, yang ni duties of collecting bank bila orang datang bawa cek pergi bank, apa bank perlu buat? Tugas yang pertama adalah kalau orang tu datang pada waktu bekerja, kita kena entertain. Yang kedua, jika cek tu cek tendang, maknanya kita kena bagi tahu kepada customer lah pada hari yang sama. Okay, and then C, to be liable if customer check delay. Kalau cek tu lambat pembayaran dia ataupun in the clearing system tu lambat sikit, so bank akan bertanggungjawab Okay, so yang ni tak ada apa. Okay, kecuaian bagi pihak bank. Ni kecuaian yang biasa berlaku dekat pihak bank No protection, maknanya bank tiada perlindungan under section 85 Bill of Exchange 1949. Okey, yang pertama kecuaian bank adalah failure to obtain an introducer. Maknanya bila seseorang nak buka akaun semasa untuk keluarkan buku cek, mesti ada orang reference lah. Samalah macam kita buka kita buat pinjaman PTPTN ke apa, kena ada orang reference lah supaya pihak PTPTN boleh contact kan siapa. Kalau tak dapat contact kita, dia dapat contact orang lain kan. Okay, so same goes here lah. Kalau you buka current account, so kena ada introducer reference kan. So kalau gagal untuk dapatkan ni, bank dikira sebagai cuai Okay, B, failure to check legality on the documents dokumen yang dihantar untuk buka account semasa tu mestilah disahkan oleh pihak bank lah. Kalau bank gagal untuk check legalities untuk dokumen tersebut, maknanya bank dikira cuai juga. Okay, C, failure to make inquiries when the customer paid in third party checks. Yang ni gagal untuk menanya kepada customer dia jikanya ada pihak ketiga yang terlibat kan. So kalau payee tu nama orang lain kan, tapi yang datang tuntutnya orang lain. So yang ni tugas bank untuk call customer dia, tanya betul tak nak bayar cek ni kepada dia ni.
kan. So kalau bank tak call, dikira sebagai cuai. Okey, D, failure to make inquiries. Okey, yang ni melibatkan jumlah. Jika jumlah tu melebihi tu, bank kena jumlah mencukupi. Jika dalam akaun customer tu ada jumlah yang cukupi, and then bank menolak untuk bayar, maknanya bank dikira sebagai cuai juga. So customer tu ada duit dalam dia punya akaun, tapi bank menolak cek tersebut. So salahlah pihak bank, kena bayarlah sepatutnya, kan? Okay, this one is protection for the collecting bank, perlindungan. Tadi kecuaian, yang ni perlindungan. Ada beberapa lah. Saya tak nak cerita detail dengan yang ni, so you boleh baca. Kita ada statutory protection under section 85. Okay, so as long as bank bertindak dalam good faith, maknanya dengan penuh amanah dan tanpa kecuaian, banknya biasa akan terlindung lah. Maknanya jangan cuai lah. Bagi pihak bank tak boleh cuai. Okey, defend our stopper, yang ni berkenaan dengan stop lah, menghalang cek tersebut. Bank, kalau customer tu halang cek tu, maknanya bank tak perlu bayar. Okey, defend our contributory negligence, yang ni kecuaian berganda. Okey, and then defense of holder in due course, yang ni berkenaan dengan value, nilai tu. And then indemnity for customer. Okay, yang ni pindah milik kan. Okay, berkenaan dengan pembayaran, kalau cek tu open check, kena bayar cash lah. Kalau cross, kena masuk dalam account. Okay, this one is liabilities of paying bank. Kita ada ni tanggungan bagi pihak bank lah. Okey. Yang ni kisahnya tersalah debit, wrongly debit to a customer account. For example, cek tu orang dah halang, dah call, jangan bayar cek tersebut, customer call. Tiba-tiba bank bayar juga. So yang ni tanggungan pihak bank lah. Okey, and then terbayar post dated check. Tarikh tu dah melebihi 6 bulan, bank pergi bayar juga. Salah bank juga. And then yang ketiga, pay a check with signature forged. Tipu tanda tangan. Tipu tanda tangan, bank pun pergi bayar, bank dikira sebagai itu tanggungan bank juga, kan? Okay, and then yang keempat, pay check with alteration without customer concerns. Kalau ada kesan pengubahan, for example tarikh tukar, amount tukar, so kena tanya customer dulu, kan? So kalau bank pergi bayar juga, bank dapat detect, kan? Bank dapat detect ada pengubahan terhadap cek tersebut, tapi pergi bayar juga. So bank pun dikira sebagai kena bertanggungjawab lah, bank kena bertanggungjawab. Okey, yang ni tanggungan yang lain adalah B, the bank wrongfully dishonor a check. Duit ada dalam akaun, tapi bank tak nak bayar cek tersebut. So yang ni dikira sebagai melanggar kontrak, breach of contract. And then C, bank bayar kepada orang yang bukan sepatutnya, kan? So dikira tanggungan bank juga. Okay, okay, so yang ni legal protection, tak ada apa, saya tak nak sentuh lah yang ni. Okay, so yang ni kecuaian daripada paying bank. So kita dah hurai tadi. Okey, yang ni berkenaan dengan stop payment. Kita halang cek tersebut, customer dah bagi cek tu kepada orang lain, tiba-tiba rasa nak cancel lah cek tersebut, kan? Kita panggil sebagai countermand of check. Okey, countermand ni dia under section 75. Biasanya countermand ni berlaku bila bila orang tu sendiri nak halang tu cek tersebut, ataupun orang yang menulis cek tu meninggal. So kena stop payment. Okay, so rules, step or procedure berkenaan dengan cara kita nak countermand check tu. Yang pertama, instruction should be in writing. Kena tulis surat kepada pihak bank. Okay, boleh juga melalui telefon, tapi disusuli dengan surat. Okay, so surat tersebut B, surat tersebut kena dihantar kepada pihak bank secepat mungkin lah, sebelum orang tutup pembayaran cek tersebut.
Okay, and then instruction kena accurate, yang mana dalam instruction tersebut dia mesti ada, kena senaraikan semua ni lah, number check tersebut, nama penerima, tarikh, amount dengan account number. So kena bagi tahu semua ni kepada pihak bank kalau kita nak buat countermand. Okay, and then the instruction is not effective until it actually received. Sama macam tadi lah, kena sampai kepada pihak bank. Selagi tak sampai, selagi itulah bank tak boleh halang cek tersebut. Okay, and then ni term-term yang biasa diguna pakai dalam bank berkenaan dengan cek, refer to drawer, maknanya RD. RD tu maknanya refer to drawer, which is dia akan mention kepada si payee tu. Okay, RD, refer to drawer. Kalau cek tersebut ditendang, okay, pergi balik cek dengan customer cek dengan drawer kan. Kenapa bank tak boleh nak bayar. Okay, ENC maknanya bank tu dalam cek tersebut dalam proses pembayaran, tak clear lagi. And then back check ni cek tendang lah, biasalah, disebabkan oleh duit tak cukup dalam account untuk bayar cek tersebut. Okay, so itu sahaja untuk chapter 2. Laju sikit, tapi boleh baca, slide pun saya dah bagi. Okay, so apa-apa hal boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.